Sorry hari ni cikgu terlambat sedikit. Okay, so kita start belajar ya. Okay. Okay, so hari ini kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ini adalah perkembangan biji benih lah. Okay, so selama ni kita makan apple ke, kita makan mangga ke, okay, semua tu ada biji benih. So bila kita contoh kita campak kat tanah ke, kita tanam biji benih ke, apa yang berlaku sampai dia jadi pokok yang bagus lah. Okay, so cikgu recall balik apa kita belajar. Selepas persenawaan berlaku, ovul dalam ovari berkembang menjadi biji benih. Okay, biji benih terdiri pada embrio yang dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. So, kalau kita perasan, contoh biji benih, contoh kalau ada kacang hijau kat rumah, boleh rasa kacang hijau tu akan sedikit kasar. Itu adalah testa ya. Ataupun bunga cengkeh ke, contoh bunga cengkeh ke, testa dia rasa kasar-kasar macam tu ya. Okey, dalam dia tu baru kita akan nampak ada ovul. Tapi ovul tu berkembang lah, kita tengok So, bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. So, cikgu dah tunjuk hari tu satu satu perkembangan buah pear. Okey, so biji benih terbahagi kepada dua jenis, satu monokot, satu dicot. Okey, so yang ni pun cikgu dah terang hari tu. Contoh biji benih kacang hijau dia adalah dicot. Sebab apa dicot? Sebab bila kita buka dia ada macam kiri dan kanan macam tu. So konsep asasnya dia ada testa yang juga kata tadi kulit yang keras. Bila kita buka dalam itu tak payah buka pun tak apa, kat luar pun kita akan nampak micropyle. Okay, and then kita nampak helium. Lepas tu kalau kita helium lah, kalau kita macam letak dalam air dalam tempoh masa yang lama macam tu, dia akan jadi toge kan. Helium dah akan berkembang macam radikal lah. So, okay, kalau kita buat keratan, testa ni kat luar kan. So, bila kita buka, yang ovul tadi dia berkembang, apa yang dia akan hasilkan? Dia akan hasilkan pulmul, and then pulmul, radikal. Dalam ni yang kita makan ini, itu adalah cotyledon So, pulmul, radikal, cotyledon ni adalah embrio. Okay, so sebab tu lah bila kita masak ataupun kita punya biji benih biji kacang hijau ni bertukar jadi toge, okay, kita akan nampak testa ni akan terpisah. Ni kan contoh, dan awak akan nampak testa tu kulit dia akan terpisah so keluarlah pulmul radikal ni. So yang kita makan dalam bubur kacang itu sebenarnya adalah cotyledon Alright. Okay, kalau biji benih jagung monokot, dia tak ada dua, dia hanya ada depan dan belakang saja. Ini kulit biji, dan dia ada radikal. Ni pandangan depan lah. So bila kita buka dia, kulit biji testa tadi, okay, jadi endosperma, okay, jadi cotyledon, and then pulmul radikalnya. So cikgu dah cakap hari tu, pulmul akan membentuk pucuk, P dengan P radikal akan membentuk root. Root tu akar lah. Okay. So, alright. Kita tengok apa fungsi-fungsi dia. Kulit biji tadi yang terdiri daripada testa untuk melindungi lah sebab dia kat luar kan. Helium, tempat biji benih melekat pada buah. And then micropyle, liang kecil yang membenarkan air dan udara. So, betapa Tuhan tu cipta sekecil-kecil benda pun cantik kejadian itu Okey, embrio ada pulmul, radikal dengan cotyledon. So pulmul cakap tadi embrio yang akan berkembang menjadi pucuk, radikal embrio yang berkembang menjadi akar, dan then cotyledon tempat simpan dan bekalkan makanan untuk percambahan biji benih Okey. Okey, so inilah yang maksudkan tadi. So testa akan terkeluar ada muncullah pulmul, embrio akan jadi pulmul. Kat bawah ni mungkin ada radikal lah. Okey. Okay, so semasa percambahan testa pecah, radikal mula muncul dan tumbuh ke bawah membentuk akar. Pulmul tumbuh ke atas membentuk pucuk. Dan setengah cotyledon tumbuhan keluar daripada tanah.
Okey, cotyledon ni kalau keluar dipanggil pecahan epigel. Terdapat juga cotyledon yang tetap dalam tempoh tanah sepanjang pencambahan. So ada juga yang tetap di tubuh pulmo dengan radikal sahaja. Okay, tapi yang keluar kita panggil epigel. Okey. Pencambahan jenis ini dipanggil hypogel ya. Alright, ini hypogel ya. Okey, kita tengok epigel dahulu. Okey, epigel ni okey. So, ni kita punya apa? Kita punya biji benih. Ni macam dicot lah. Okey. So, kita punya di sini helium tadi. Okey. Alright. Helium dengan molekul tadi kan dah keluar kita punya radikal sebenarnya radikal dulu akan tumbuh sebab kita kena ingat bahawa kita belajar pokok membuat fotosintesis, so dia akan dapat buat makanan kan, tapi waktu biji benih dia tak ada daun nak buat fotosintesis, so dia kena gunakan makanan simpanan dia endosperma di sini. So lama-lama makanan simpanan dia akan habis sebab tak terbentuk lagi daun kan. So radikal ni mulalah mencari mineral dan juga air. Macam support untuk cotyledon tadi. Tak apa cotyledon dia kata makanan habis pun tak apa, saya akan cari lain dekat luar. Macam itulah. Okey, so dah berkembang cantik cotyledon, kita akan tengok barulah tumbuh plumule tadi and then plumule akan naik dan dia bawa cotyledon pun keluar juga sebab ini epigel tumbuh di luar. Ni okey, plumule dah boleh nampak pucuk. Okey, so cotyledon right. Ini adalah epigel Okey, berbeza dengan pencambahan hypogel. So ini radikal cotyledon. Okay, radikal tumbuh, pulmul pun tumbuh, and then radikal akan membentuk akar. Lepas tu pulmul tadi P akan membentuk pucuk dalam dulu, and then barulah dia akan tembus keluar. And cotyledon masih lagi berada di dalam tanah lah. Okey. So syarat pertambahan biji benih mesti ada air, udara, suhu yang sesuai. Cikgu punya konsep pula mesti A, B, C, D. Okay, A air, B baja, cukup syarat dia taruh baja, C cahaya, D doa lah. Ya. So air, udara, suhu yang sesuai. Sebab apa? Sebab kita tak boleh, kita punya cuaca di Malaysia ini adalah cuaca yang normal 37. So kalau tak sesuai lah, bukan Malaysia lah, maksudnya contohnya kita bukan di Cameron Highland kan, so, kita tak sesuai untuk tanam strawberry yang macam tu. So, suhu yang sesuai. Udara kita just udara kita angin yang biasa-biasa. So maksudnya sesuai dengan tumbuhan. Contohnya kalau padi tu sesuai dengan mungkin sesuai di Kedah, mungkin sesuai di Selangor, tapi tak sesuai di Pahang sebab udara dia tidak bertiup. Ya. Itulah. Okey, so kat sini dah tamat. Cikgu tunjuk satu video macam mana cara percambahan biji benih. Okey, sekejap ya.
Okey, satu P. Dapat tak tengok video tadi dengan muzik dia? Dapat. Okey. Okey ya. So cikgu nak tanya daripada video tadi itu adalah video percambahan biji benih pumpkin lah, labu
So Putih ni memang tanam lah labu kat tepi-tepi rumah kan sebab dia sambut Halloween dia. Okey, cikgu nak tanya, dia epigial ke hypogial tadi? Daripada video tadi. Epigial. Epigial, very good. Okay, kalau kita tengok kat sini, asal tadi kan, kalau kita perasan, okay, tengok cotyledon dia keluar daripada tanah kan. Ni testa yang dah terpecah. So ini adalah pertumbuhan epigial ya. So mostly epigial ini adalah pertumbuhan yang melibatkan pokok yang macam kecil-kecil lah. Kalau pokok yang besar-besar macam pokok meranti ke, cengal ke, biasanya hypogial lah yang tidak berbuah sangat. Okey. So, cikgu rasa itu, so dengan ini berakhirlah dengan bab 4 kita. Jadi sekarang ni boleh tak semua orang, ada tak modul yang cikgu bagi minggu lepas tu? Print ke, buat ke, boleh tengok sekarang ke? Ada tak? Boleh tak kita nak semak sama-sama jawapan dia? Satu pi, okey ke? Cikgu nak bincang jawapan? Boleh. Boleh ya? Tak apa, tak siap pun tak apa. Cikgu faham awak ada banyak homework, awak kena buat banyak video. Cikgu nak bincang hari ini sebab kita dah habis bab 4. So minggu depan baru kita bincang modul bab 1, 2, 3. So yang form 1 baru, yang baru masuk tak ada modul tu tak apa. Nanti cikgu akan bagi soft copy dia. Okey. Alright. Okey, ini adalah modul kita. Cikgu besarkan sedikit. Okay, kita pergi soalan objektif dahulu ya. Okey. Cikgu baca soalan, awak jawab ya. Antara pernyataan berikut ni soalan pertama ya. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan tentang pembiakan seks? Okey. Apa jawapan dia? A ke, B ke, C ke, D? Seks. Siapa boleh jawab soalan ini? C, cikgu. C, very good. Tidak melibatkan cantuman antara dua sel seks ya. Dia seks, tak ada sel seks yang terlibat lah. Okey, nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Di antara bahagian A, B, C dan D yang manakah menghasilkan sperma? A ni apa? Siapa tahu A ni apa? Alah, macam tu bulat dah. A tu apa? Siapa tahu? Budak lelaki tak jawab pun. A apa? Undi kencing. Undi kencing ataupun kelenjar prostat. B tu apa? Bola. B apa? Apa dia? Ductus. Cikgu terdengar tadi. Very good. Ductus sperma. C apa C? Testis. Testis. Very good. Dan D adalah penis ya. So jawapan dia yang betul yang mana? Siapa yang menghasilkan sperma? Testis. Testis. Very good. Okay. So very good ya. Nombor 3. Mengapakah kehamilan tidak berlaku walaupun persenawaan telah berlaku? Persenawaan berlaku tapi kehamilan tak berlaku. A. Zygot mula membahagi secara berulang kali apabila bergerak ke tiub Fallopian. Zygot tu diulang alik dalam tiub Fallopian. Dia suka main dekat dalam kapet yang tiub Fallopian tadi kan. B. Hanya satu sperma boleh menembusi ovum semasa persenawaan. C. Embrio perlu melepasi dinding uterus yang menebal. D. Embrio tidak mampu menempel dengan kuat pada dinding uterus. Mana satu orang rasa jawapan yang betul? Ini soalan tobat sedikit. B, A cikgu. ke? B, Jawapan? B. D untuk dadu Okey, B, so cikgu, betul B. jawapan. B. Hanya satu sperma tidak boleh menembusi ovum semasa pernafasan. Okey, mungkin B. Awak cakap mungkin B. Hanya satu sperma.
Okey, okey. Cikgu terang soalan ni. Dia kata mengapakah kehamilan tidak berlaku walaupun persenyawaan telah berlaku? Persenyawaan dah berlaku, maksudnya sperma dah boleh masuk dah boleh menembusi dah. Sebab dah berlaku persenyawaan kan? Okey, tapi sebab apa kehamilan tak berlaku? Kemungkinan masalah dia adalah di bahagian uterus. Kita belajar ni kita punya tu struktur pembiakan wanita. Kita belajar di sini, zygote yang sudah mula membahagi kena menempel di uterus, kena melekat kat uterus, menempel di uterus. Tapi kemungkinan uterus perempuan itu tidak kuat. So embrio tidak mampu menempel di sini. So jawapan yang lebih tepat adalah dodol. Kemungkinan perempuan itu memang ada masalah rahim ataupun perempuan tanpa rahim tadi rahimah tanpa rahim tu. Okey, boleh ke soalan nombor 3 ni soalan kebat sikit lah. So apa terjadi kemungkinan dia akan gugur lah ataupun tidak berlaku kehamilan lah ya. Boleh ke soalan nombor 3 ni 1P? Boleh. Boleh ya. Okey, good. Soalan nombor 4, di manakah proses persenyawaan biasanya berlaku? Nombor 4. B, cikgu. Ya. C, B, cikgu. B, very good, dekat tiuk fallopian. So cervix tempat masuknya sperma melalui vagina dan juga tempat inilah kelahirannya, dan uterus tempat menempel Okey, cikgu continue untuk soalan seterusnya. Okey, bahagian B tandakan right bagi pernyataan yang betul tentang pembiakan seks dan seks. Pembiakan seks. Satu ke nombor 2 yang betul? 1, memerlukan gamet jantan, gamet betina. 2, dilakukan oleh organisma peringkat rendah seperti ameba. Mana satu betul? Atas ke bawah? Atas. Atas. Very good. So Atas. perlukan kedua-dua Good. Okey, pembiakan seks, mana satu yang betul? Kena 2 induk ke ataupun ciri serupa dengan induk? Ciri serupa dengan induk. Very good inilah contoh tadi ameba tadi dia yang melakukan pembiakan seksual. So sama je Okey, soalan B, match with the correct statement. Padankan dengan pernyataan yang betul tentang pembiakan seks. Okey, yang pertama, betul tak melibatkan pencantuman 2 sel gamet? Betul. Betul, good. Yang kedua, betul tak menghasilkan variasi? Variasi ni maksudnya kepelbagaian genetik, campuran. Awak tak sama dengan ayah awak lebih kurang ayah dengan mak awak, campur dua-dua tu. Betul ke tidak melalui pembiakan seks ini? Betul. Betul, very good. Pandai awak pagi ni semua 1P, good. Okey, adakah hanya mempunyai satu induk sahaja? Tak, kedua saja Okey, kita pergi pada soalan di bawah ini. Okey, nombor 2A, bulatkan. Inilah satu contoh soalan yang awak akan jawab masa ME nanti Bulatkan mana-mana 2 jawapan bagi R, S, T dan U untuk menunjukkan pembelahan dua yang betul dalam pembiakan seks Okey. Alright. Dia nak pembelahan dua. Okey. So cikgu nak tahu kat sini. A ni pembelahan dia 2 ke? R ini? Tak. Good. S ini belahan dia 2 ke? Ya. Ya, very good. Okey. T ini belahan dia 2 ke? Ya. Good. Kalau U ni pembelahan very good. T pembelahan kedua. Kalau U pembelahan kedua ke? Tak. Tak. Ini adalah pembentukan tunas kan? Okey. Pandai. Okey. Okey, bawah tu lagi soalan. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan tandakan salah bagi pernyataan yang salah tentang pembiakan seks. Lobak merah membiak secara pembiakan vegetatif melalui bahagian batang. Betul tak lobak membiak melalui batang? Betul. Very good. Good. Kulit membiak melalui pembentukan spora yang disebarkan oleh angin. Betul tak? Kulit membiak melalui pembentukan spora.
Salah. Kulat membiak secara apa? Salah. Kulat membiak secara apa? Ha. Siapa tahu kulat membiak secara apa? Air. Secara air. Okey. Okey, kulat kan? Kulat macam ni jugalah. Macam pertemuan tunas ini okey, kulat macam ni. Okey, tengok balik buku teks awak. Ada tak kulat? Okey. Alright. Hmm. Ni salah kat sini cikgu salah. Okey, kulat membiak melalui pembentukan spora yang disebabkan oleh angin. Jawapan dia betul lah. Rujuk buku teks muka surat 95 nanti ya. Okey. So kulat akan membiak melalui pembentukan spora ya. Okey, kita tengok kat sini. Nombor 3, lukiskan sel pembiakan yang dihasilkan oleh dua individu. Okey, awak pun draw lah. Yang ni lelaki kan? So gambar ni sepatutnya gambar apa kat sini? Sperma. So nak lukis gambar sperma, pastikan ada kepala yang ada nukleus. Okey, lepas tu dia ada macam leher sedikit kat sini. Barulah lukis ekor dia ya. Okey, kalau perempuan dia ada ovum macam sel biasa tapi besar sedikit, and then dia ada nukleus. Nukleus jangan lupa ya. Okay, ni ovum, itu sperma ya. Okey, nombor B. Tandakan right pada pernyataan yang betul tentang sperma. Sperma merupakan gamit betina. Betul ke salah? Salah. Oh, good. Tak payah tanda lah. Buat salah. Sperm mempunyai ekor yang membolehkannya berenang. Betul ke salah? Betul. Betul. Very good. Sperma tidak membawa maklumat genetik. Betul ke salah? Salah. Salah. Very good. So sperma akan bawa maklumat genetik ya. Bila tersenyawa dengan ovum, barulah kita pindahkan maklumat genetik kepada kita punya zygote ya. Sperma yang matang dihasilkan apabila seorang lelaki itu mencapai akhir balik. Betul ke salah? Betul. Betul. Very good. Okey, semua macam dah faham je ni. Okey, nombor 4, rajah di bawah menunjukkan sistem pembiakan wanita. Siapa tahu ini apa? Dua label kena buat. Ini apa? Tiup falopio. Cikgu buat ringkas je kat sini. Very good, tiup falopio. Yang ni apa? Bawah ni. Cervix. Cervix. Good. Cervix. Cikgu buat. Okey. Sebab cikgu tak guna pen, cikgu guna marker. Okey, betul cikgu nak tahu yang cikgu gelapkan ni apa? Uterus. Very good. Yang cikgu bulatkan ni apa? Ovari. Very good. Okey. Label tandakan right bagi jawapan yang betul. Apakah bahagian yang menghasilkan gamit betina? Uterus ke, ovari ke, faraj? Ovari. Very good. Ya, ovari yang hasilkan gamit betina. Lepas ni kalau orang tanya dah boleh jawab dah. Kenapa saya tak ada apa? Kalau apa jadi kalau tak ada ovari? So saya tak boleh mengeluarkan gamit betina, tak boleh keluarkan ovum ya. Boleh cakap macam tu lah. Okey, gamit betina akan bercantum dengan gamit jantan di tiup falopio untuk membentuk embrio. Antara berikut yang manakah menunjukkan gamit betina? Satu ke dua, A ke B? Dua. Sini lapisan dia tadi ya. Okey, cikgu pergi pada soalan struktur. Okey, ini rajah di bawah menunjukkan bayi dalam kandungan ibunya yang berusia 36 minggu. Okey, so ada dua label, P dengan Q. Cikgu rasa Q ni macam tali dia tak? Okey, apakah P?
Ni P. Ni P ni apa? Siapa tahu P tu apa? Tali pusat kot. Tali pusat ke placenta? Placenta. Placenta sebab dia lebih melekat kepada dinding. Very good. So cikgu rasa Q tu macam tali pusat kan? Okey. Sai. Kelas sains kata. Tali pusat cikgu buat ringkas So Q tu adalah tali pusat. Okey, dia kata apakah fungsi P dengan Q? Siapa boleh beritahu kat cikgu? Fungsi P apa? Tempat pertukaran nutrien. Very good. Tempat pertukaran nutrien. Cikgu buat muka surat saja. Buku teks 110 boleh tengok tempat pertukaran nutrien, karbon dioksida, oksigen ya. Okey, siapa tahu apa fungsi tali pusat? Tali pusat. Apa fungsi tali pusat? Mengangkut darah kepada fetus. Very good. Mengangkut darah daripada mana ke mana? Fetus. Fetus daripada ibu ya, daripada ibu. Okey, good. Mengapakah kapilari darah placenta fetus sangat rapat dengan kapilari darah ibu? Siapa tahu? Ni soalan kebat juga ni. Kenapa mesti dekat? Kat sini mostlynya darah ibu, kat luar ni terus jumpa dengan darah anak kat sini. Dekat sangat. Siapa tahu? Kenapa perlu kapilari darah placenta fetus tu rapat dengan kapilari darah ibu? Siapa boleh beritahu kat cikgu? Siapa nak try jawab? Ni dah taraf soalan biologi form 5 ni. Okey, kenapa kena rapat ya? Kena rapat sebabnya memudahkan pertukaran 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 nutrien. Okey, yang lagi satu kita tak nak kalau jauh sangat susah kan ibu tu nak angkut nak tukar nutrien semua. So kita nak mengelakkan daripada tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi. Boleh? Nanti salin Ini untuk yang pertama tadi untuk memudahkan tulisan cikgu ni memudahkan pertukaran nutrien oksigen dengan karbon dioksida tadi. Yang kedua kita untuk mengelakkan ni ayat dia mengelakkan tekanan darah tinggi supaya darah fetus kan halus sangat, halus betul. So bila darah ibu tu laju, darah ibu tu laju bila sampai dekat anak kemungkinan dia akan pecah tinggi kemungkinan kapilari darah fetus akan pecah. Jadi sebab tu dia akan dekatkan antara kapilari darah fetus dengan kapilari darah ibu supaya senang terus angkut nak. So cikgu ulang balik, yang pertama untuk memudahkan pertukaran nutrien tadi, yang kedua untuk mengelakkan tekanan darah yang tinggi Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Boleh tak cikgu nak tahu namakan proses yang ditunjukkan dalam rajah 3.1? Rajah apa ni? Tengah buat apa ni kelas? 1P. Persenyawaan. Very good. Persenyawaan Good, persenyawaan. Di manakah proses tersebut berlaku? Siapa tahu kat mana proses ini berlaku? Very good. Good sangat 1P. Apakah yang akan berlaku sekiranya ovum wanita tersebut tidak matang? Apa jadi kalau ovum tu tak matang? Dua markah kat sini. Pertama, terjadi tak persenyawaan kelas? Tak terjadi. Very good. Good. Tak terjadinya persenyawaan, maka bila pertama sekali bila ovum tak matang, boleh tak sperma menembusi masuk? Tak boleh. So jawab lah. Yes, daripada gambar ni boleh teka kan, sperma tak boleh menembusi masuk ovum, and then persenyawaan tak boleh berlaku. Terus dapat 2 markah soalan bio, soalan sains ni senang saja. Ada bagi gambar rajah, kalau dia kata tidak, ni soalan negatif kita panggil, negatif. Terus jawab tidak saja.
Okey, soalan B kita tengok embryo akan jadi fetus dari berapa 4 ke 8 minggu. Okey, soalan dia pada rajah 3.2 labelkan kedudukan tali pusat. Label lah terus ini tali pusat ataupun ini tali pusat. Okey. Pada pendapat anda, apakah fungsi tali pusat kita bincang tadi? Wajarkah seorang ibu hamil mengambil alkohol dan menghisap rokok? Boleh tak ibu hamil ambil rokok? Tak. Tidak. Tidak X ni cikgu je. Sebab apa? Alkohol boleh menyebabkan apa? Sindrom apa hari tu? Sindrom Alkohol alkohol fetus. fetus. Pandainya satu B, sindrom alkohol fetus. Kalau rokok boleh menyebabkan apa pada bayi itu? Rokok. Apa jadi pada bayi? Risiko? Kemungkinan dilahirkan Kematian. pramatang. Very good. Kelahiran pramatang ataupun matilah ataupun gugur. Very good satu P. Okey, boleh tak cikgu pergi soalan nombor 8. Dia kata Rajah 4 menunjukkan sistem pembiakan seorang wanita yang dipasang sejenis alat untuk mencegah kehamilan. Namakan alat yang dipasang itu. Alat apa ni? Pil pencegah hamil. Apa dia? Kontraseptif. Pil pencegah Alat hamil. kontraseptif. Alat kontraseptif. Alat Okey. kontraseptif. Very good. Alat kontraseptif ataupun IUCD. Tadi ada kawan jawab pil pencegah kehamilan. Pil kita makan yang kat sini kita taruh alat dekat ovari ni. Kita takkanlah kita nak makan pil kat sini kan. Okey. Apakah fungsi alat itu untuk mencegah kehamilan? Apa yang dia buat? Mencegah zygote daripada menempel di dinding uterus. Very good. Nak cegah zygote daripada menempel. So kesenawaan jadi. Yang ni jadi ni proses ni. Tapi tak boleh nak menempel. Tak sampai jannah putus di tengah jalan. Miscarriage terus. Dia gugur lah dah ikut kita punya darah haid. Okey, pada pendapat anda, mengapakah setengah pasangan menjalankan perancangan keluarga dan pencegah kehamilan? Kenapa kita kena rancang? Siapa tahu kenapa kita kena rancang kehamilan kita? Jawablah apa-apa sahaja. Janji apa? Siapa tahu kenapa kita kena cegah kehamilan? Ya. Saya buat kerana tidak ingin anak ramai dan mempunyai masalah kewangan. Very good. So boleh jawab daripada segi kewangan, daripada segi kesihatan ibu, daripada segi penyusuan anak-anak, apa-apa saja jawapan. Very good kakak Cikgu percaya semua orang jawab soalan ni, cuma mungkin malu nak share Very good. Okay. Kemandulan ialah kegagalan untuk menghasilkan anak. Kemandulan boleh berlaku sama ada lelaki ataupun perempuan. Berikan 2 sebab kemandulan bagi seorang lelaki. Kenapa lelaki mandul? Jumlah sperma tidak cukup. Ya, bilangan sperma Tidak menghasilkan sperma dan bilangan sperma tidak mencukupi. pandai sperma. Tensi tak menghasilkan sperma. Apa berkaitan dengan tensi tak hasilkan sperma tak cukup ke ataupun pucuk ke? Boleh Okey, berdasarkan jawapan anda di B1, terangkan cara untuk merawat. Okey, cikgu ambil 2. Contoh, kalaulah ayah tadi bilangan sperma dia tak cukup. Apa rawatan kesuburan yang boleh kita bagi untuk ayah tadi? Rawatan hormon. Very good, rawatan hormon. Lagi satu, kemungkinan duktus sperma dia tersumbat. Apa yang kita boleh buat? Pembedahan. Very good, pembedahan. Okey. Puan Rahimah telah berkahwin selepas 7 tahun namun masih belum mempunyai anak. Puan Rahimah menjalani rawatan dan doktor mengesahkan bahawa tiub falopia Puan Rahimah tersumbat. Kesian dia kan. Jika anda seorang doktor, cadangkan satu kaedah kepada Puan Rahimah agar beliau dapat mengandung dan melahirkan anak. Terangkan kaedah yang dicadangkan. Very good. IVF 1 markah. Apa yang dia buat dulu masa IVF ni? Dia akan kumpulkan apa? Dia akan ambil apa? Sperma. Lepas tu dia akan ambil ovum daripada Puan Rahimah. Lepas tu dia akan
persenyawaankan dia dekat luar, dekat piring petri kat luar kan. And then baru kita masukkan balik dalam uterus puan rahimah Jawab macam tu Okey. Lagi ada tak soalan bawah? Okey, kita dah mula pergi soalan nombor 9 ni, soalan bunga persenyawaan dalam pokok bunga. Okey, Rajah 51 menunjukkan bahagian-bahagian pada sekutum bunga. Ada stamen S seperti lelaki, sperm So untuk jantan ada anther, ada filamen. Pistil untuk perempuan, stigma, style, ovary, ovule. And then we have petal ataupun apa nama lain bagi petal? Ranggi. Ranggi, very good. And then kita ada sepal Okay. So nyatakan organ jantan dan organ betina. Siapa organ jantan dalam kes ini? Stem. Anther dan filamen. Anther dengan filaments yang di dalam apa? Taman, very good. Okay, kalau female organ betina, siapa organ betina? Stigma, still, ovary, ovule. Very good. Stigma, still, ovary. So dalam pis, still, ovary, ovule, sepal. Oh, very good. Banyaknya jawapan. Very good. So cikgu ringkas kat sini tengok jawab Okey, ranggi bunga selain daripada struktur yang berwarna-warni. Apakah yang mungkin berlaku sekiranya ranggi bunga tak ada colour yang menarik? Apa jadi? Pertama sekali, dia markah kat sini. Serangga tak datang. Very good. Serangga tak datang. Yang kedua, apa jadi? Terjadi tak pendebungaan? Tak. Tak jadi pendebungaan. Good. Okey, nombor C. Bincangkan satu persamaan dan satu perbezaan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks. So, apa bolehlah buat? Kalau persamaan, kedua-duanya akan menghasilkan apa? Seks dengan aseks last sekali, kedua-duanya akan dapat apa hasil dia? Yes, very good. Individu baru, anak baru, generasi baru. Tapi perbezaan dia, kalau seks tadi melibatkan berapa induk? 2 induk dan satu induk saja. Very good. Very good. Terima kasih satu case. Sangat aktif hari ini Masuk awal kelas, aktif. Okey, tak apalah walaupun siapa ni. Ada yang chat ni. Betul-betul salah. Ada yang jawab dalam chat lagi. So cikgu sangat appreciate. Okay, terima kasih. So kita jumpa minggu depan dengan modul bab 1, 2, 3. Cikgu ajar dulu 5.1 sikit Okay, so cikgu rasa cikgu stop di sini. Kalau ada masalah, PM cikgu. Kalau nak tunjuk hasil kerja pun PM cikgu. Selamat mengulang kaji. Selamat untuk buat study week minggu depan Okey kelas, kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Bye.